Assalamualaikum. Sebelum kita belajar tentang rangkai kata atau kombinasi perkataan, kita buat ulang kaji yang seringkas mungkin untuk merangkumi semua yang kita dah belajar setakat ini. Kalau ada topik dalam ulang kaji ini yang anda masih tak betul-betul faham, anda boleh cari video topik tersebut yang telah saya keluarkan sebelum ini untuk mendapatkan penjelasan. Mula-mula dulu kita belajar that semua perkataan dalam bahasa Arab mesti salah satu dari 3 jenis. Isim atau kata nama, fi'il, verbs atau kata kerja, dan harf, kata sambung. Perkataan yang jika it is on its own tanpa isim atau fi'il, maksudnya tergantung dan tak boleh difahami. Kita mula dengan harf. Apa yang kita dah belajar tentang harf? Ada banyak jenis harf. Setakat ini kita dah belajar hanya satu jenis saja, harf jar. Apa kerja harf jar? Harf jar ni kerja dia duduk sebelum isim dan menukar isim ke jar atau hukum baris bawah. Jadi, bila kita nampak aja harf jar, kita tahu perkataan selepasnya mesti isim dan isim itu mesti hukum baris bawah atau dalam kata lain, i'rabnya jar. Seperti dalam ungkapan bismillah, B ialah huruf jar. Jadi, perkataan ismi mesti isim dan mesti baris bawah. Tak boleh kata bismillah atau bismullah sebab itu dah salah dari segi nahu. Ini adalah senarai 12 huruf jar yang kita patut hafal. Cara saya hafal huruf jar ni pelik sikit. Ingat seorang wali yang bernama Hatta dan dia kata something. Wali Hatta kata min'an. Dan sebab dulu saya suka tengok TV series Friends, Phoebe ala Ila. Phoebe ala Ila. Ada sebab kenapa saya pecahkan kepada 2 kumpulan. Nanti bila kita belajar tentang domer atau pronouns, kita boleh tahu kenapa. Sekarang kita tutup bab harf, kita fokus kepada fi'il pula. Apa yang kita tahu tentang fi'il? Mungkin ada yang masih ingat saya pernah sebut ada 3 jenis fi'il. Fi'il madi, past tense, fi'il mudhari', present tense, dan fi'il amar, kata suruh atau permintaan. Tapi saya tak jelaskan lebih banyak daripada itu. Jangan risau, nanti kita akan belajar itu semua. Tapi kalau ada di kalangan you all yang termasuk dalam golongan yang amat-amat kecil yang tengok my YouTube videos, mungkin ada yang ingat saya dah terangkan bagaimana nak guna tanda-tanda fi'il dan teka sama ada perkataan itu adalah fi'il atau tidak. Ada banyak tanda-tanda atau clues perkataan itu besar kemungkinan fi'il. Di peringkat awal ini, anda boleh merujuk kepada slide ini untuk meneka sama ada sesuatu perkataan itu fi'il atau tidak. Di masa hadapan nanti, kita akan belajar dengan lebih mendalam mengenai fi'il insyaAllah. Jadi, itu saja yang kita dah belajar tentang fi'il dan harf. Sekarang, kita bincang tentang isim pula. Kita dah belajar 7 topik mengenai isim. Yang pertama ialah bagaimana nak tahu sama ada sesuatu perkataan itu ialah isim dengan merujuk kepada tanda-tanda isim. Ini adalah 9 tanda isim. Ingat, tak semua isim mesti ada tanda-tanda isim ini. Ada isim istimewa seperti domer dan isim isyarah yang tak ada satu pun daripada 9 tanda isim ini. Sebab itulah nanti bila kita belajar domer dan isim isyarah, kita mesti hafal isim-isim itu. I tahu you all tak sabar nak menghafal kan? Kita juga dah belajar bagaimana nak mengenal isim yang bermaksud 2. 2 meja, 2 buku, 2 orang, 2 apa-apa saja. Isim muthanna atau isim yang bermaksud 2 akan berakhir dengan imbuhan ani atau aini.
Di peringkat ini, you all dah patut tahu kenal isim jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Ada 3 jenis isim jamak. Yang pertama, isim jamak muzakkar salim yang dibentuk dengan menambah imbuhan una atau ina di hujung isim muzakkar yang berakal. Kedua, isim jamak muannas salim yang berakhir dengan atun atau atin. Dan yang ketiga, jamak taksir yang tidak mengikut apa-apa formula ringkas. Selain daripada itu, kita dah belajar bahawa setiap isim ada 4 ciri penting dari segi nahu. Ciri pertama ialah sama ada isim itu makrifah atau nakirah. Semua isim dianggap nakirah melainkan 7 kumpulan isim ini. Di tahap ini, anda patut tahu 3 daripada 7 kumpulan. Yang pertama, sebarang isim yang bermula dengan alif lam yang membawa maksud the. Kedua, semua nama khas seperti Fatimah, Zaid, Shah Alam dan sebagainya. Ketiga, idhafah di mana isim keduanya merupakan isim makrifah seperti perkataan Baitullah bermaksud rumah Allah, Ashabul Kahfi, penghuni-penghuni gua itu. Ciri isim yang kedua ialah bilangan atau angka. Bilangan untuk setiap isim penting sebab kita perlu pilih pronoun atau kata nama ganti diri, fi'il dan kata sifat yang sesuai dengan bilangan isim itu. Isim musanna mudah saja. Bilangannya 2 muzakkar atau 2 muannas bergantung kepada jantina isim itu. Jamak muzakkar salim pun sama. Bilangannya 3 atau lebih muzakkar. Sekarang ada satu konsep baru yang anda kena faham. Walaupun sesuatu isim jamak itu membawa maksud 3 atau lebih, dalam bahasa Arab kita boleh gantikan sebahagian isim jamak dengan pronoun atau kata nama ganti diri untuk seorang perempuan. Bagi jamak muannas salim, jika ia membawa maksud isim yang berakal, bilangannya kekal 3 atau lebih. Tetapi bagi isim dalam bentuk jamak muannas salim yang tidak berakal, walaupun perkataan itu sendiri membawa maksud jamak, dari segi nahu, perkataan itu boleh juga dianggap sebagai satu. Jadi, ada 2 pilihan untuk jamak muannas salim yang tidak berakal. Satu perempuan atau jamak perempuan. Kita tak boleh bezakan isim mufrad dari jamak taksir sebab struktur perkataannya sama. Hanya selepas kita tahu maksudnya, baru kita boleh pecahkan perkataan itu kepada isim mufrad yang semestinya bilangannya 1 dan kepada jamak taksir. Tetapi sama seperti jamak muannas salim tadi, kita perlu bahagikan jamak taksir kepada yang berakal dan yang tidak berakal. Kalau ia jamak taksir tidak berakal, ia mesti dianggap seperti satu muannas. Jika ia berakal, ada 2 pilihan. Boleh jadi 3 muzakkar atau 3 muannas bergantung kepada maksud perkataan itu. Atau sebagai satu muannas saja. Ciri isim yang ketiga ialah jantina. Secara amnya, setiap isim dianggap muzakkar, melainkan ia muannas tulen. Perkataan yang betul-betul bermaksud sesuatu yang bersifat perempuan seperti perkataan umun, ibu. Dan 9 kumpulan muannas palsu. Di peringkat ini, anda perlu tahu 2 kumpulan muannas palsu. 1, perkataan yang berakhir dengan ta marbutah. Dan 2, jamak taksir yang tidak berakal. Sebab itulah tadi masa kita bincang tentang bilangan, jamak taksir tidak berakal boleh dianggap sama seperti satu muannas. Ciri isim yang keempat ialah i'rab. Kita boleh tahu i'rab sesuatu isim dengan melihat bagaimana perkataan itu berakhir. Sebelum itu, kita kena tahu isim boleh dibagi kepada 3 kumpulan. Isim mabni, isim yang tak berubah langsung. Mamnu' minas sarf, isim yang tak boleh berakhir dengan tanwin dan tak boleh berbaris bawah. Isim mu'rab, isim yang hujungnya berubah mengikut i'rab. Berikut adalah tanda i'rab bagi isim.
Baiklah, sekarang kita praktikkan apa yang kita dah tahu tentang isim dan belajar bagaimana nak mengenal rangkai kata atau gabungan perkataan yang membabitkan isim. Hari ini kita akan belajar 3 jenis rangkai kata. Kita mula dengan bismillah. Tadi kita dah belajar bi ialah harfu jar. Jadi perkataan ismi mesti satu isim. Dari segi nahu, bi dipanggil jar dan isim yang selepas jar dipanggil majrur. Bismi bermaksud dengan nama. Jar dan majrur bukan ayat lengkap, ia hanya satu rangkai kata. Kita kaji perkataan ismi. Ia nakirah sebab tak ada alif lam, mufrad, muzakkar sebab tak ada tanda muannas dan jar sebab ia berbaris bawah. Perkataan seterusnya lafzul jalalah iaitu perkataan Allah. 4 ciri isim bagi lafzul jalalah ialah makrifah sebab ia nama Allah dan juga sebab ia bermula dengan alif lam. Semestinya ia mufrad, muzakkar dan jelas i'rabnya jar. Perkataan ismi berbaris bawah sebab ia terletak selepas huruf jar bi. Tetapi kenapa i'rab perkataan Allah juga jar? Kenapa perkataan Allah berbaris bawah? Ingat, i'rab sesuatu isim akan menjadi jar kerana 2 sebab. Sama ada ia isim kedua dalam satu idhafah atau ia selepas huruf jar. Masih ingat ke apa tu idhafah? Idhafah ialah gabungan 2 isim yang membawa maksud kepunyaan atau sandaran. Isim kedua mesti jar dari segi i'rab dan ia dipanggil mudhaf ilaih. Isim pertama mesti nakirah dan hujungnya tidak boleh berakhir dengan tanwin. Isim pertama juga dipanggil mudhaf. Berbalik kepada bismillah tadi, perkataan ismi ialah isim nakirah yang hujungnya bukan tanwin dan perkataan Allah pula i'rabnya jar. Jadi jelas perkataan ismi ialah mudhaf dan perkataan Allah ialah mudhaf ilaih yang gabungannya membawa maksud nama Allah, the name of Allah. Kita sambung dengan perkataan seterusnya. Perkataan Ar-Rahmani adalah makrifah, mufrad, muzakkar dan jar. Keempat-empat cirinya sama dengan ciri perkataan Allah. Apabila cirinya sama, perkataan Ar-Rahmani dipanggil sifah atau dalam bahasa Melayunya sifat atau adjective dan perkataan Allah menjadi mausuf, benda yang disifatkan. Jadi translationnya Allah yang Maha Pemurah. Perkataan Ar-Rahim pun mempunyai 4 ciri isim yang sama, makrifah, mufrad, muzakkar dan jar. Jadi ia menjadi sifah atau sifat kedua kepada perkataan Allah. Sebab itulah ayat ini secara keseluruhannya diterjemah sebagai dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Cukup dulu pelajaran untuk hari ini. Saya ringkaskan apa yang kita dah belajar tentang rangkai kata. Rangkai kata yang pertama ialah jar dan majrur. Ia terbentuk bila harfu jar diletakkan sebelum satu isim. Rangkai kata jar majrur tidak boleh terpisah dan i'rab majrur mesti jar atau hukum baris bawah. Kedua ialah idhafah atau rangkai kata mudhaf dan mudhaf ilaih. Ia terbentuk bila 2 isim digabungkan untuk menunjukkan sandaran atau kepunyaan. Mudhaf mesti nakirah dan tidak boleh tanwin. I'rab mudhaf ilaih pula mesti jar. Sama seperti jar majrur tadi, mudhaf dan mudhaf ilaih juga tidak boleh dipisahkan oleh perkataan lain. Rangkai kata yang ketiga ialah mausuf dan sifah. Sifah ialah kata sifat atau adjective dan mausuf pula ialah isim yang disifatkan atau yang dijelaskan itu. Syarat bagi mausuf sifah ialah kedua-duanya mesti mempunyai 4 ciri isim yang sama. Sesuatu mausuf boleh mempunyai lebih daripada satu sifah.
Tetapi berbeza dengan dua jenis rangkai kata tadi, mausuf sifah boleh dipisahkan oleh perkataan lain. Sebagai kerja rumah, buka surah Al-Fil dan cari semua isim tanpa melihat maksud perkataan jika boleh. Kemudian, cuba cari jar dan majrur, idhafah, yakni mudhaf dan mudhaf ilaih, dan mausuf sifah dalam surah itu. InsyaAllah kita akan bincang surah ini di minggu depan. Kita berhenti di sini dulu dan saya akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.